Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran antara lain yang bermaksud Maha Suci Allah yang di tangannya kerajaan dan Dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dialah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia dapat menilai siapakah yang paling baik amalan. Dan Dialah Tuhan yang Maha Gagah Perkasa lagi Maha Pengampun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saudara fadil tuan pengurusi majlis, yang dikasihi yang berhormat Ustaz Nik Abdul Aziz, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat. Yang dihormati Ayahanda Fadil Ustaz Haji Awam Dagang, bekas pimpinan PAS kawasan Kemaman, Fadil Ustaz Nik Nazri dan Nik Malik, Timbalan yang dipertua PAS kawasan Kemaman. Sahabat saya yang berhormat Tuan Haji Hanafi Ramli, Adun Cukai, dan sahabat saya yang berhormat Dr. Izani Husin, Ahli Parlimen PAS bagi kawasan Perkalan Cepa, pimpinan-pimpinan PAS, pergerakan daripada Pakatan Rakyat, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sekali lagi hadir dalam majlis pada malam ini untuk kita dapat mendengar dan berkongsi beberapa maklumat penting yang sebahagiannya telah pun disampaikan dengan begitu jelas dan baik oleh rakan-rakan penceramah, khususnya daripada dua orang ahli parlimen baru kita sebentar tadi. Hari pun hujan turun renyai-renyai, perut pun dah berisi, mata pun semakin layu, dan saya pun tidak bercadang untuk bercakap panjang pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum pergolakan politik hari ini semakin hari semakin menarik, dan apa yang berlaku di persada politik tanah air kita dan juga di peringkat antarabangsa semakin menarik perhatian daripada kita semua. Saya walaupun gagal untuk bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk terus memainkan
memainkan peranan dalam parlimen, tapi saya tetap mengikuti perkembangan dan rasa begitu kesal dengan sikap pihak kerajaan, khususnya bila kita melihat perbahasan titah diraja, titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong baru-baru ini, semasa Baginda datang untuk merasmikan penggal parlimen yang baru bagi parlimen yang ke-13. Saya rasa pihak kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak banyak berubah dari segi pemikiran, apatah lagi untuk menganjak ahli-ahli parlimen khususnya Barisan Nasional ke arah pemikiran yang lebih maju pada masa yang akan datang. Isu titah diraja pun diambil sebagai suatu sudut di mana seolah-olahnya cuba mengheret pemikiran kita kepada kononnya membangkang Pakatan Rakyat tidak ada kerja lain melainkan untuk menghina institusi Raja-Raja Melayu dan juga kemuliaan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sedangkan sangat jelas kalau kita melihat secara perbahasan, secara ilmiah, yang dikatakan parlimen itu mesti wujud 3 institusi. Yang pertamanya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang keduanya Dewan Negara, dan yang ketiganya adalah Dewan Rakyat. Itulah yang membentuk apa yang dikatakan Parlimen Malaysia. Tidak ada salah satunya, maka tidaklah ia dinamakan sebagai Parlimen Malaysia. Yang di-Pertuan Agong, walaupun dia adalah merupakan batang tubuh manusia, tetapi dari segi perbahasan, perundangan dan ilmiah, ia adalah merupakan suatu institusi di mana ahli parlimen akan membahaskan titah diraja, dan siapapun termasuk saya sendiri yang punya pengalaman 2 penggal dalam parlimen memang tidak pernah menyentuh tentang batang tubuh ataupun pribadi yang di-Pertuan Agong. Yang kita bahas adalah titah Baginda yang menjadi perlambangan di mana apa yang beliau titahkan semasa perasmian parlimen itulah yang kita bahaskan tentang urus tadbir kerajaan yang melibatkan negara dan rakyat. Dan memang saya rasa termasuk adinda-adinda saya yang baru menyertai parlimen faham bahawa untuk membahaskan titah diraja kita boleh membahaskan apa saja di bawah langit yang terbuka ini. Orang putih kata we can debate whatever under the sun. Apa saja di bawah matahari ini kita boleh bahaskan apabila kita membahas titah diraja, dan demikian juga nanti bila kita membahaskan tentang belanjawan negara yang pada kali ini akan dibentangkan pada sekitar bulan 8 ataupun bulan 9. Tidak pernah terniat pun tuan-tuan sekalian untuk kita menyentuh tentang batang tubuh yang di-Pertuan Agong. Tapi bila saya membaca dan menilai ucapan wakil kerajaan daripada Barisan Nasional sewaktu menyokong tentang titah ucapan diraja yang mencadangkan kononnya perlu kepada apa yang dikatakan akta derhaka untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang kononnya dikatakan cuba untuk berucap atau mengeluarkan isu atau kata-kata
yang dianggap menghina Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku di Barat, saya sebut begini sebabnya, ialah parlimen kita ini adalah parlimen yang meniru sebagai besarnya apa yang berlaku di Parlimen England ataupun di Parlimen Britain yang dikenali sebagai House of Commons. Memang tuan-tuan sekalian, kita meniru cara Britain, cara Westminster, iaitulah apa yang berlaku dalam House of Commons itu sebagai besarnya kita aplikasikan dalam parlimen kita. Tetapi tuan-tuan sekalian, di House of Commons, negara yang telah maju ini, kita melihat bahawa titah Ratu ataupun Queen Elizabeth tidak langsung menyentuh tentang parti ataupun jauh sekali daripada memuji-muji memanda menteri, iaitulah Perdana Menteri di Britain. Kalau tuan-tuan tak percaya, ikutilah setiap tahun Ratu Elizabeth merasmikan House of Commons. Beliau telah meletakkan dirinya sebagai suatu institusi yang melebihi daripada itu. Beliau telah meletakkan diri beliau sebagai benar-benar dilihat sebagai institusi yang paling tinggi parlimen di Britain. Langsung tak betul. Kadang-kadang untuk memuji walaupun satu ayat kepada pentadbiran sama ada Blair dahulu ataupun Margaret Thatcher, Gordon Brown, malahan kita tak pernah mendengar ada kata-kata pujian yang diberikan kepada kerajaan baginda. Di mana itulah tuan-tuan sekalian yang kita lihat sebagai suatu yang sangat penting, dan saya berani mengatakan pada malam ini bahawa Queen Elizabeth mungkin tidak pernah meminta tulisan ucapan beliau ditulis oleh pihak kerajaan. Yang mungkin saya penuh yakin dan percaya berdasarkan pembacaan saya terhadap tradisi House of Commons ini, Queen Elizabeth memiliki orang-orang tertentu yang memberikan beliau input-input dan untuk beliau dilihat lebih bermartabat sebagai pelindung kepada kerajaan dan rakyat Britain. Oleh itu, kalau kita ambil itu sebagai rohnya atau semangat parlimen kita, maka kita melihat tuan-tuan sekalian, parlimen kita tidak banyak berbeza daripada apa yang berlaku pada penggal-penggal sebelumnya. Maka dengan sebab itulah kita melihat perbahasan dan mutu perbahasan ala di Parlimen Barisan Nasional. Contohnya, nak buat kononnya akta derhaka. Akta derhaka ni tuan-tuan nak dicedok daripada apa yang berlaku di Thailand. Di mana tuan-tuan sekalian, kita melihat di Thailand memanglah tradisi rakyat yang raja ini sesuatu yang memang jauh berbeza antara kita, negara Malaysia dengan Thailand. Tetapi atas lafaz yang sangat dangkal itu, untuk mencadangkan kononnya perlu ada akta derhaka ini, maka saya rasa orang yang paling layak untuk terkena ataupun menerima hukuman daripada akta derhaka itu ialah ahli parlimen ketereh yang ada pada hari ini. Ya. Sebab Tan Sri Anwar Musa yang sekarang ini menjadi ahli parlimen ketereh adalah merupakan orang yang pernah satu waktu dahulu, tak silap saya pada awal tahun 90-an dulu, membawa seorang yang daripada keturunan Raja Kelantan, bawa balik ke Kelantan, ditabalkan sebagai Sultan Kelantan di bawah pokok ketapang di sekolah, padang sekolah di Terek. Maka bila
tuan-tuan sekalian, akta ini berkuat kuasa, saya rasa orang yang pertama akan diheret di bawah akta ini ialah Tan Sri Anwar Musa. Begitulah bodohnya mereka, tuan-tuan sekalian. Itu belum lagi, itu belum lagi kita lihat dalam Hansat Parlimen sewaktu dibawa pindaan perlembagaan untuk membina kekebalan Raja-Raja Melayu di zaman Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sebagai Ketua Whip Parlimen BN pada waktu itu. Bila akta pindaan lembaga itu dibentangkan, kita akan melihat orang yang paling kurang ajar, yang paling biadab, yang paling tidak bertamadun, yang paling tidak beretika. Wakil-wakil rakyat membahaskan usul itu ialah ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang mengatakan segala perkataan yang melaksanakan apa yang kita anggap perkataan-perkataan yang luar itu di luar daripada tamadun dan budi bicara orang-orang Melayu hatta agama Islam yang kita anuti pada hari ini. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya rasa bahawa apa yang berlaku pada hari ini, kalau begitulah pemikiran Perdana Menteri yang ada pada hari ini, kalau begitulah pemikiran menteri-menteri yang ada pada hari ini, saya rasa kita tidak ada suatu masa depan yang kita lihat mereka akan memandu arah rakyat dalam negara kita ini. Tambah lagi generasi muda yang pada hari ini mahukan suatu perubahan untuk mereka merasakan jaminan kepada kehidupan mereka pada hari-hari yang mendatang. Maka dengan sebab itulah, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, perjuangan Pakatan Rakyat kita pada hari ini masih lagi belum selesai. Mungkin sebagai besar daripada rakan-rakan kita yang menang meneruskan perjuangan dalam Parlimen dan perjuangan dalam Dewan-Dewan Undangan Negeri. Yang menang, yang belum menang macam saya, mungkin kita masih belum menang dalam pertarungan ini. Tetapi peperangan sebenarnya masih lagi belum berakhir. I may lost the battle but not the war. Kita mungkin kalah dalam pertempuran, tetapi dalam peperangan sebenarnya kita masih belum kalah. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan sekalian, yang menang akan terus pergi mengangkat sumpah. Yang menang harus membentuk kerajaan. Yang kalah, kita akan terus memainkan peranan kita di luar Parlimen dan juga di luar Dewan Undangan Negeri. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebabnya dari segi perkiraan dan sifir politik kita pada hari ini, apapun dan dimanapun kita berada pada hari ini, kita merasakan dalam dunia politik sekarang ini apa-apa pun mungkin boleh terjadi. Ada orang kata mungkin PRU yang ke-14 akan diadakan juga macam PRU tempoh Parlimen yang ke-13, hampir cukup 5 tahun. Kalau kita ambil itu, maknanya kita ada 5 tahun lagi untuk kita bekerja. Kalau kita mengikut pula pandangan-pandangan khususnya dalaman UMNO, maka kita akan melihat dengan lebih dekat apa yang akan berlaku pada Perhimpunan Agung UMNO pada bulan 10 ataupun bulan 11 ini. Adakah Muhyiddin Yassin akan lawan Najib? Adakah akan berlaku pertarungan yang besar dalam UMNO sendiri? Pertarungan wanita, adakah Syarizat akan kekal? Di mana kita melihat Azalina Aziz, Azalina sedang menawarkan diri nak berlawan.
Adakah Hari Jamaluddin akan terus mengetuai pergerakan pemuda? Semuanya itu dilihat daripada pemerhatian dan pengkaji politik tempatan dan antarabangsa juga akan menentukan rentak dan warna-warna politik negara kita dalam tempoh waktu yang terdekat. Muhyiddin Yassin pun umur dah mungkin sekarang ni 68 ataupun 69 tahun. Najib baru berumur 59 tahun. Kalau Muhyiddin tak lawat, maka mungkin inilah dia pilihan raya yang terakhir bagi Muhyiddin Yassin. Nak jadi PM mungkin tak sempat. Jadi apa pun boleh berlaku. Tetapi Najib juga membaca bahawa yang memainkan peranan, yang memulakan suatu game, suatu permainan untuk Pak keluar daripada, orang kata keluar daripada persada politik UMNO, orang yang memulakannya adalah Muhyiddin Yassin. Kenapa? Sebab Pak gagal dalam PRU yang ke-13 untuk mengekalkan kecemerlangan UMNO dan Barisan Nasional. Di zaman Pak lah dianggap telah tercetus suatu detik sejarah baru di mana Barisan Nasional hilang majoriti 2/3. Dan Najib pun sewaktu mengetuai diberikan peluang hampir 4 tahun dengan pelbagai slogan transformasi kerajaan, transformasi ekonomi dan pelbagai lagi insentif-insentif yang dianggap sangat luar biasa. Mengikut bajet Parlimen, kita dapat melihat dengan jelas BRIM 1 campur BRIM 2, jumlah wang tunai yang digunakan oleh Barisan Nasional dalam PRU kali ini berjumlah hampir 8 bilion ringgit Malaysia. 8 bilion dibelanjakan dengan cash money untuk membeli undi. Itu pun kita melihat secara analisa, secara keseluruhan BN dan UMNO hanya mampu menjaga kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan tradisi mereka sahaja dengan wang tunai 8 bilion. Kita melihat serangan yang begitu dahsyat dalam sejarah UMNO menggunakan wang tunai. Undi popular Barisan Nasional hanyalah 47% sahaja. Maka nak buat macam mana? Kita melalak pun, kita terpekik terolong pun siang malam dengan undi popular ini, tetapi sistem negara kita begitulah. Kerana kita mengambil apa yang dikatakan sistem ataupun pendekatan first past the post. Teresa Kok di Parlimen Seputih menang dengan majoriti 51,000. Ustaz Idris Ahmad, rakan saya, yang menang di Parlimen Bukit Gantang dengan majoriti 900 lebih, juga satu parlimen. Kita menang dengan majoriti. Sebagai contoh, Kubang Kriat yang tahun ini menang dengan 17,000. Dr. Izani juga menang mungkin dengan 13,000 di Kuala Cepa. Pun satu parlimen. Jadi first past the post. Banyak mana apa majoriti, tetap satu parlimen. Sikit macam mana apa majoriti, satu parlimen. Jadi kalau kita nak ubah, kita perlu kepada suatu pendekatan baru dalam sistem demokrasi negara kita. Kalau kita tak nak lagi menggunakan sistem yang ada, kita nak guna sistem apa katakan proportional representative, undi popular menentukan jumlah kursi. Maka kita perlu untuk mendapat kekuatan dalam parlimen, kita perlu menambah lagi usaha kita supaya kita dapat membawa suatu
transformasi dan reformasi ke arah pendekatan demokrasi dalam negara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa apa yang sedang berlaku pada hari ini, kita tetap tidak akan berputus asa. Kita tidak akan mengambil sikap undur ke belakang. Kita tidak akan mengambil sikap untuk berdiam diri. Apa sahaja ruang yang wujud dalam perundangan negara dan ruang demokrasi, kita akan tetap menggunakannya sebagai melangsungkan lagi perjuangan kita yang masih jauh dan panjang ini. Maka dengan sebab itulah, yang angkat sumpah. Walaupun pemimpin Barisan Nasional memperli kita, kalau betul nak berjuang, tak payah angkat sumpah. Dicabar kita pula. Kalau betul kata SPA tak betul, jangan angkat sumpah. Tuan-tuan sekalian, kita mengatakan kita yang menang ini, PAS yang menang 21 kursi ini, kita menang dengan titik penuh kita. Kita menang dengan tidak ada penipuan. Betul tak tidak? Kita tak tipu. Isi borang. Deposit pilihan raya, kita bayar. Tempoh kempen daripada mula sampai akhir jam 12 malam hari terakhir, kita ikut. Belanja pilihan raya, saya yakin kawasan yang paling kaya pun, negeri yang tidak perintah pun, kita ikut undang-undang. Kita ikut peraturan pilihan raya. Kawasan Baran Cepa pun yang paling kuat PAS dalam dunia. Saya rasa belanja kita tak lebih daripada apa yang kita yang ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi tuan-tuan sekalian, di Lembah Pantai, di Kiti Wangsa, di Besut, di kawasan Parlimen, di Pekan, di Pagoh, dan juga kita tengok billboard yang besar di sepanjang lebuh raya utara selatan, berapa juta yang di-enlarge. Betul tak tuan-tuan? Berapa juta, puluh juta, ratus juta yang mereka enlarge. Mereka tak ikut undang-undang. 8 bilion cash yang mereka tawarkan. Beli rumah-rumah dengan terus terang, tak ada selindung-selindung. Mereka gunakan. Itu pun tuan-tuan sekalian, kita masih boleh menang 21 kawasan parlimen. Betul tak? Apa pasal bagi kita nak angkat sumpah? Kenapa pula kita tak perlu angkat sumpah? Yang menang masuk parlimen, yang menang masuk DUN meneruskan perjuangan. Yang tak menang, kita buat kerja kita di luar parlimen, di luar DUN. Yang penting BN mesti kita jatuhkan dalam masa yang munasabah, insya-Allah. Itu perjuangan kita. Kita ada pasal pula ahli parlimen kita tak nak angkat sumpah, kerana kita menang dengan titik peluh kita. Kita menang dengan usaha kita sendiri. Kita menang, kita tidak melanggari mana-mana garisan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan kepada kita. Baik itu, tak ada hujah dan tak ada alasan untuk kita tidak pergi mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Tuan-tuan sekalian, perjuangan masih lagi belum selesai, insya-Allah. Petisi pilihan raya sedang kita filekan, insya-Allah. Saya pun buat 2 petisi. Satu di Pulai, kawasan parlimen saya bertanding, dan satu lagi di Nusa Jaya. Macam mana tuan-tuan sekalian? Kertas undi saya bertanding di DUN Nusa Jaya. Boleh ada kertas undi saya di DUN Mahkota. Kemudian 2-3 hari kemudian jumpa lagi kertas undi saya berselerak di sebuah peti surat di Kota Damansara. Macam mana tuan-tuan? Katakanlah kesilapan.
Katakanlah berlaku masalah teknikal, saya boleh terima kalau kertas-kertas undi bagi DUN saja itu yang dijumpai di DUN Mahkota di Kerawang, yang dijumpai di Kota Damansara, saya boleh terima kalau ada kertas undi itu ada yang pangkah saya dan ada yang pangkah calon Barisan Nasional lawan saya. Tak apalah, mungkin itu ada kesilapan. Tetapi tuan-tuan, yang jumpa itu semua pangkah saya, semuanya mengundi saya. Mana keadilan, tuan-tuan? Di mana keadilan? Blackout boleh berlaku. Tuan-tuan rasa apa? Berlaku blackout. Zaman milenium, in this new millennium, abad ke-21, tak cukup TNB, ada lagi genteng saya, ada Marakov, tak cukup bekal elektrik kerajaan swasta, berlaku blackout. Macam mana kita nak terima? Dan tadi disebut oleh Yang Berhormat daripada Pekalan Cepa, isu dakwah. Betul-betul kita dibodohkan, tuan-tuan. Kita ditipu hidup-hidup oleh kerusi dan timbalan kerusi SPR. Itu saya kata semalam dalam ucapan saya di Tanjung Malim, saya kata kalau beginilah perangai pengurusi SPR dan timbalannya, kalau manusia diwujud di Brazil, kalau manusia diwujud di Colombia, kalau manusia diwujud di Meksiko, mampuskah? Betul tak, tuan-tuan? When the people take the law into their own hand, apa jadi, tuan? Tapi kita tak ada benda itu berlaku dalam negara kita. Bukan cara kita. Bukan kita tak marah, ini kita marah. Menasabah tak menasabah. Mula-mula dawat tak kekal, dia kata apa? Kerani tak goncang motor. Jawapan pengurusi SPR, kita buat police report, kita buktikan pada pengundi awal yang ada dah komplain dah, dawat tak kekal. Oh, dia kata kerani itu silap. Kenapa? Wartawan tanya, dia tak goncang botol tu betul-betul. Itu sebab dawat tu ada yang tak kekal. Atas tu mungkin air, dia kata. Okey, tak apa. Pada hari mengundi 5 hari bulan Mei, gamai yang buat polis report bukan ratus ribu pada hari tersebut. Satu negara buat polis report. Oh, dia kata pula mungkin ini salah pembekal-pembekal yang mungkin tidak menepati spek yang ditetapkan oleh SPR. Tadi dia kata tak goncang betul. Yang ini disalahkan kontraktor pula. Nampak tak, tuan-tuan? Nampak tak? Lepas Pilihan Raya, ribuan lagi buat polis report. Dia kata apa? Dia kata kita dah bincang dengan Kementerian Kesihatan. Banyak sangat caleg nanti akan menyebabkan penyakit kanser. Pula lah. Baik-baik, tuan-tuan, beli pen ni, bahaya ni, kanser. Dan yang paling malang, timbul sehari dua ini yang digunakan itu bukannya dikatakan dalam kekal, tapi hanyalah mungkin pewarna makanan. Baik, tuan-tuan, kalau orang ini wujud di Amerika Latin, matilah mereka tembak. Matilah. Tuan-tuan bayangkan Tan Sri dan timbalan SPR ini, berapa gaji dia? Berapa gaji? Berapa background dia? Makan gaji buta. Orang macam ini. Berapa gaji dia? Cakap apa belik-belik. Daripada tak goncang botol, kontraktor hantar benda yang salah. Oh, ini bahaya, boleh penyakit kanser. Akhirnya pewarna makanan. Takkan kita nak biarkan, tuan?
yang diizinkan oleh perundangan dan demokrasi kita akan lawan, insyaAllah. Kita tak nak negara kita menjadi macam negara-negara lain. Sebab itu saya nak sebut pada malam ini, jangan main-main dengan isu ini. Pihak keselamatan, pihak Bukit Aman, saya minta tolong ambil serius ini isu keselamatan. Dewan Pemuda PAS, saudara sekalian, ini Abdul hadir, yang hormatnya Abdul timbalan dia. Kita boleh hasut tentang beberapa muda, betul tak? PAS hari ini ada 1.2 ahli kita. Dan kita nak bagi tahu Bukit Aman. Kita nak bagi tahu pihak keselamatan. PAS ini parti yang baik. Kita ditubuhkan daripada tahun 55. Masuk pilihan raya daripada yang pertama sampai yang ke-13. Kita masuk pilihan raya. Kenapa kita masuk pilihan raya? Kita sedar, dengan penuh sedar, kita tahu padang permainan tak pernah sama. Betul tak tuan? Gol dia 3 inci. Gol dia. Gol kita 10 kaki. Betul tak? Pengadil tak pernah kadang-kadang memang ditugaskan pengadil untuk tipu kita. Berlaku tuan-tuan di tempat-tempat yang mereka nak bunuh tokoh-tokoh, di tempat-tempat yang dia rasa dia nak kalahkan kita. Ketua tempat mengundi dilatih khas untuk psycho, bodohkan konting agent kita, pukul konting agent kita. Ini berlaku tuan-tuan. Ini kerja mereka yang jahat, kerja mereka yang sengaja untuk mereka mengalahkan kita. Mana ada dunia yang mengaku sebuah negara demokrasi tak boleh guna media? Mana ada? Tunjukkan saya. Negara dunia yang dia mengatakan dia pengamal demokrasi. Kau tak dengar? Beberapa hari sebelum parlimen dibubarkan, izinkan kita kononnya nak buat transformasi, nak buat pembaruan, menunjukkan BN lebih terbuka. Kita akan izinkan wakil-wakil parti politik menyampaikan taklimat mengenai manifesto mereka. Berapa lama? 10 minit. Nak menyampaikan manifesto, nak cakap dengan rakyat tentang manifesto, 10 minit. Direkam, bukan live. Di mana? Radio. Nampak tak tuan? Walau macam mana pun, PAS tetap masuk pilihan raya dari hari pertama sampailah pada hari yang ke-13. Betul tak tuan? Walaupun kita tahu kita tidak menerima keadaan. Jadi pihak keselamatan, tolong hormat PAS. Tolong hormat dengan parti-parti pembangkang. Kenapa? Cuba bayangkan PAS yang ada 1.3 juta ahli ini, kita arahkan jangan pilihan raya. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Apa jadi? Ini sangat bahaya tuan-tuan. Tapi kita tak kena ambil keputusan itu. Tak puas hati bermasuk pilihan raya, kena tipu bermasuk lagi. Kerana kita nak ajak anak-anak muda kita, kita kawal emosi anak-anak muda kita. Sabar. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Macam mana pun lawan, tak adil pun masuk pilihan raya. Inilah sumbangan besar PAS terhadap keselamatan dan keamanan dalam negara ini. Tapi kena jaga supaya manusia macam pengusi SPR dan timbalan yang ada pada hari ini, spesies terakhir yang kita nak lihat, InsyaAllah. Jangan biarkan rakyat besok
menjadi rakyat seperti negara-negara luar yang mengambil undang-undang dengan tangan mereka sendiri. Ini sangat bahaya kepada keselamatan negara. Tetapi alhamdulillah, pimpinan PAS, Majlis Syura PAS, kami di Belakang Kuasa PAS masih lagi memberikan komitmen bahawa kita menerima dan akan terus menggunakan pendekatan muwajahah silmiah. Kita menggunakan pendekatan aman, pendekatan yang sejahtera. Kita tolak cara bersenjata, tolak cara rusuhan, tolak cara guling kerajaan dengan tidak menggunakan perundangan. Cara kita masuk pilihan raya. Tetapi ingat, tuan-tuan sekalian, kita akan pastikan pengkhianat petualang kepada SPN ini supaya mereka keluar dengan terhormat sebelum rakyat mengheret mereka ke muka pengadilan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya harap kita akan terus berjuang. Kuala Besut menanti kita, dan kita telah membuat keputusan dari Rakyat Negeri Terengganu. Kami minggu depan ini akan mengadakan mesyuarat politik untuk kita insya-Allah menyertai pilihan raya ini sebagai penerusan perjuangan yang insya-Allah akan kita hadapi bersama, dan kita akan pastikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua, dan selamat menyambut Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan ianya sebahagian daripada madrasah perjuangan yang akan meningkatkan lagi ketakwaan dan menghampirkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.